pimpinan yang ada pada hari ini, hadirin yang dihormati sekalian. Terima kasih banyak hadir pada hari ini di tempat ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada pemilik tempat ini untuk membolehkan kita digunakan dan tempatnya agak selesa. Tidak perlu kipas angin, tidak perlu aircon. Dan dihiaskan dengan baik, juga tidak perlu belanja 1 juta untuk buat perhiasan. Biasa kerajaan kalau buat himpunan, belanja kemah saja beratus ribu. Belum campur lagi cabutan tiket bertuah. Hari ini kita adakan perjumpaan di Tuaran. Saya minta dengan rakan saya Ali Asgar buat. Jangan tidak buat. Tidak kira sama ada dia ketua menteri ke, perdana menteri ke. Kita pastikan ini tempat kita, Sabah kita punya, milik kita. Jangan gentar. Jangan takut. Jangan bimbang. Yang penting kepada kita, orang Sabah perlu tentukan masa depan orang Sabah. Bukan Kuala Lumpur yang tentukan masa depan orang Sabah. Bukan Putrajaya. Pilihan raya kali ini cukup penting. Khususnya generasi anak-anak muda kita. Penting bagi kita untuk pastikan supaya masa depan mereka jauh baik daripada apa yang kita nikmati pada hari ini di Sabah. Saya baru balik daripada Kampung Pulapis di Pinampang, banjir. Saya naik atas bukit Moyo, tengok rumah, tengok bukit pun runtuh, rumahnya pun tenggelam. Keadaan yang saya lihat 60 tahun kita bersama membentuk Malaysia, bukan setakat parit longkangnya, bukan setakat jalan rayanya, bukan setakat sekolahnya masih berpapat, bahkan juga airnya. Di Tuaran ini saya dipahamkan tidak ada air kadang-kadang. Di Tuaran ini saya dimaklumkan kadang-kadang padam lampunya. Pilihan raya datang, padam lampu, padam undi kepada GRS. Jangan bagi undi. Kita punya hak. Kita punya masa depan. Orang Sabah kena bangkit. Orang Sabah kena bangun. Orang Sabah kena insaf. Bagaimana perjalanan orang tua-tua kita membentuk negara Malaysia. Allahyarham Tun Mustafa, Allahyarham Tun Puat Stephen, mendiang J. Sundang. Banyak pimpinan-pimpinan kita, termasuk ayahanda saya Tun Sekaran. Mereka terlibat dalam pembentukan Malaysia. Global Commission datang ke kampung saya tahun 1962. Saya ikut dengan mama saya di Padang, daerah Sempurna. Bagaimana mereka datang bersekali dengan Global Commission, dengan Tun Ghazali Shafie, saya masih ingat, masih kecil. Keadaan yang kita ditanya, bagaimana dalam membentuk negara ini? Negara ini dibentuk waktu itu North Borneo, Sarawak, Brunei, Singapura. Di sini dalam pembentukan Brunei tidak setuju. Cuma Singapura, cuma Sabah, North Borneo, cuma Sarawak. Waktu itu berbakat. Tun Mustafa dipuju oleh Allahyarham Tun Abdul Rahman. Lee Kuan Yew puju Tun Puat Stephen. Mereka agak tergagap dalam pembentukan Malaysia. Dijanjikan bagaimana keadaan jauh baik kalau kita membentuk Malaysia bersama dengan tanah Semenanjung waktu itu melayang. Tanah Semenanjung tidak ada minyak. Tanah Semenanjung tidak ada gas. Tanah Semenanjung tidak ada emas. Sabah negerinya kaya. Benua lautan Cina Selatan bukan milik Putrajaya.
dimiliki oleh Borneo, dimiliki oleh Brunei, dimiliki oleh Sarawak. Tapi bila kita bantu Malaysia, lautan Cina Selatan ini yang mengandungi minyak, yang mengandungi gas, sudah pun sebahagiannya menjadi milik negara Malaysia menerusi Akta 1974, Petroleum Development Act, berkuasa Petronas. Tun Mustafa tidak setuju. Bagi 500. Ditumbangkan Tun Mustafa oleh kerana tidak setuju 500. 95% diambil oleh Petronas. Kita punya minyak, kita punya gas, ditumbangkan Tun Mustafa. Labuan diambil. Labuan dahulu satu tempat yang begitu membangun. Sabah Gas, Sabah Energy, Plywood, Sabah Shipyard. Hari ini kemana Labuan? Kemana Labuan ini? Orang Sabah kena hisap. Apa yang penting bukan kita minta, cuma kita tuntut apa hak Sabah, rakyat Sabah ini. Salahkah kita menuntut hak kita? Berdosakah kita menuntut hak kita sebagai rakyat Malaysia di negara ini? What is right, what is due for Sabahan to make sure which is embedded, terkandung dalam perlembagaan Malaysia. Bukan kita minta lain daripada apa yang terkandung dalam perlembagaan Malaysia. Banyak di situ kalau kita baca Perjanjian 63 dalam Intergovernmental Report yang ada. Perjanjiannya belum dimeterai sehingga rundingan demi rundingan di antara North Borneo, pentadbiran dia ditakdir oleh Governor British yang ada, tapi diwakili oleh rakyat Sabah waktu itu. Berbincang secara mendalam. Lepas itu bila Intergovernmental Report selesai, maka setujulah terkandung dalam perjanjian yang dinamakan 63. Masih lagi dirunding itu. Baru mereka berunding di Kuching semalam, Datuk Seri Anwar cakap, tambah kursi. Tambah kursi. Dalam perjanjian 63, 1/3 kursi-kursi. Sarawak 1/3, Singapura 1/3, Tanah Melayu 1/3, Sabah 1/3. Tapi bila Sarawak, bila Singapura keluar dari Malaysia, kursi Singapura, parlimen yang ada, tanah semenanjung ambil. Tidak satu pun dibagi kepada Sabah. Tidak satu pun bagi dengan Sarawak. Pasal itu mereka berjanji semalam di Kuching. Mungkin kita setuju pada dasarnya untuk tambah undi yang ada. Tambah undi yang ada. Untuk apa? Kursinya. Pilihan raya Sabah ini tidak lama. Ini cukup penting kepada anak-anak kita. Landscape politik di negara ini kita boleh ubah. Yang mengubah landscape politik di Sabah, di Malaysia, orang Sabah pada kali ini pilihan raya. Change must be done. Tapi change tidak akan boleh dibuat kalau rakyat Sabah hanya bergantung dengan slogan bersatu, berpadu, parti lokal. Tapi nama parti lokal, nama rakyat Sabah, tapi tindakannya bukan untuk kepentingan rakyat Sabah, kepentingan poket mereka masing-masing yang ada. Jawatan menjadi kejaran. Ditentukan siapa jadi kerajaan. Kalau mengikut Perlembagaan Negeri Sabah artikel 67, dinyatakan ketua parti yang mendapat majoriti, ketua parti itu layak dilantik menjadi ketua menteri. Saya hantar surat dengan TYT. Tun Johar, Tun, kau peguam. Saya ahli ekonomi, tapi saya juga student of law. Saya belajar undang-undang di London juga, tapi bukan menjadi seorang peguam. Tapi bila saya baca, saya beritahu, under 6-7, apa yang disebutkan 67? Ketua parti, majoritinya yang tinggi, layak untuk dipanggil
oleh TYT dilantik menjadi ketua menteri. Waktu itu warisan dapat 29. Pasal GAP guna logo warisan 29. Bersatu tidak sampai pun di 15. 13. Mana yang majoriti? 29 kah ataupun 13? Tapi percaturan dari Kuala Lumpur, maka dilantik Sia Gigi yang hanya 13 bersatu. Dahulu UMNO melompat tinggi bersatu. Saya tidak lompat parti. Saya jenis manusia bukan lompat parti sini, parti sana, tidak. Saya digantung, saya dipecat dari UMNO itu. Menjadi menteri dipecat. Digantung lagi. Direman lagi. Dikasih tidur saya. 2 minggu. Ini bukan biasa. Perkara biasa ini jangan jadi sebutan. Kita kena ubah. Sudah sampai ketikanya pilihan raya ini bukan perkara biasa. Kita tukar kerajaan. Jangan tidak tukar kerajaan. 67 itu cukup jelas. Yang dipindah oleh Tan Sri Pairin Kitingan. Stephen Pu yang dulu peguam negeri mengubah kelembagaan itu. Lepas itu untuk Gigi bertahan menjadi ketua menteri, takut mau dibawa pergi mahkamah, dibatalkan 67. Mereka padam perlembagaan Sabah 67 untuk menghalalkan mereka menjadi kerajaan negeri Sabah pada hari ini. Rakyat Sabah kena sedar ini. Rakyat Sabah kena tahu. Jangan hanya pikir mau jadi calon. Jangan hanya pikir menjadi menteri. Jangan pikir besok dapat projek. Kita perlu pertahankan hak kita di negara Malaysia. Pasal itu undang-undang pun mereka cabuli. Padam undang-undang itu. Besok kita kerajaan, saya akan install balik undang-undang 67 itu. Ada 61 lagi, 63. Yang matanya menyatakan pada pandangan TYT, siapa parti majoriti, maka dia berhak untuk menjadi ketua menteri. Kalau kita dapat 37, jangan mereka melompat. Saya akan minta semua calon warisan sign. Siapa lompat 10 juta mereka bayar dan 2 penggal tidak boleh bertanding. Kerana budaya lompat inilah yang merosakkan negeri Sabah dan orang Sabah. Si Jeffrey daripada PBS sampai akar, sampai PKR, tidak sampai akar naik ke atas awan bintang. Kemana ini? Kemana umat ini? Dibawa kemana orang Sabah ini? Oleh mereka. Pimpinan seumpama ini. Nama parti lokal. Perjuangan apa itu? Kalau saya sebut satu persatu ramai ini. Sia Gigi. Dari UMNO, dari ASNO. Dibawa oleh Tun Mustafa pergi Kuala Lumpur semua YB ASNO. Hampir berapa minggu mereka berada di Merlin Hotel. Balik-balik ke Sabah, yang lain melompat. Ikut parti berjaya. Saya masih ingat itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang berhormati sekalian. Maka dengan itu penting bagi kita pilihan raya kali ini. Jangan kira bangsanya, jangan kira agamanya. Sabahan must be united to topple the government of the day. Very important. Yeah. Bagi orang-orang yang lain, no Muslim moderate leaders in Malaysia. Tidak ada pimpinan Islam yang moderate di dunia. Tambah cuti Christmas 1 hari, melainkan parti warisan yang menambahnya.
That's how we work. Combine the force. Tidak kira bangsanya, tidak kira agamanya. Yang penting rakyat Sabah perlu berpadu bersatu. Masa kamu tidak ada air, si Anwar tidak datang. Masa kampung kamu padam lampu, si Zahid tidak datang. Masa ikan kamu diambil, Mat Sabu tidak datang. Masa kamu susah, mereka tidak datang. Pilihan raya ini mereka susah. Pakai topi, pakai cermata gelap pun ada. Susah apa itu? Bukan susah air. Bukan susah elektrik. Bukan susah rumah. Saya nampak tadi Duku Lapis di Pinampang. Nauzubillah. 60 tahun sudah kita bentuk negara Malaysia. Keadaan kehidupan rakyat kita di Pinampang itu. Bagaimana keadaan mereka? Bagi mineral water, saya beritahu bagi nasi bungkus. Saya beritahu Terence Yambun, kau beli nasi bungkus yang sudah dimasak. Jangan beli yang tidak masak, pasal tidak ada elektrik. Mau kasih panas, kasih masak. Keadaannya. Bila datang pilihan raya, mereka susah, mereka akan pujuk datang ke rumah kamu itu. Ketuk pintu sampai jam 1 pagi. Pasal apa? Cari, dia bilang waktu dalam saya Barisan Nasional, voting slip. Voting slip itu apa itu? Barang itu. Barang apa itu? Dulu 1.000, ada 500. Itu kan nilai kita orang Sabah. Saya berharap kepada hadirin yang berhormat sekalian, supaya pada pilihan raya kali ini, satukan jiwa kita. Don't be scared. Don't be fearful. Jangan gentar, jangan takut. Dalam kehidupan ini, jangan kita gentar dalam keadaan memutuskan. This is your right. It is for you to decide. Bukan saya yang buat keputusan, kamu yang buat keputusan. Undi mana yang kamu perlu bagi. Betul kan? Hari ini saya dengar, oh air salah Datuk Syafiee. Jalan raya berlubang salah Datuk Syafiee. Semua salah saya. Jadi mereka perintah 5 tahun yang mereka mengambil duit, mengurus duit, tidak salah itu. Masakan 5 years you govern the state and you blame others for your failure, this is a failed government. Ini kerajaan yang gagal. Yang kita tahu tidak ada keupayaan, tidak ada visi dia. Untuk melaksanakan bagaimana negeri yang kaya, rakyatnya miskin. Bagaimana? Kekayaan yang ada. Emas pun hilang. Jangan bilang gas hilang. Jangan bilang minyak pun hilang. Besok kita perintah, saya akan pastikan Sabah akan buat tunggas untuk orang Sabah ini sendiri. Sarawak boleh buat, masakan kita tidak boleh buat. Kalau kita buat kilang, yang dapat gas itu bukan setakat hasilnya, tapi anak-anak kita ada kerja. Bila banyak kilang di Sabah, anak kita ada kerja. Bila ada kerja, ada duitnya. Bila ada duitnya, maka kita boleh menghapus kemiskinan di Sabah ini. Betul. Bayangkan, hari ini kita berpecah. Miskin, ramai. Tapi kaya dengan parti di Sabah ini. Paling banyak parti di dunia di Sabah. Paling banyak parti di dunia di Sabah. Dari parti atas Bintang sampai di bawah Gunung Kinabalu. Bermacam-macam parti. Di Sipanggar ada lagi parti baru, dia bilang. Apa itu? Mereka tahu tidak menang. Tapi gairah mau jadi calon. Bangga menjadi calon. Tidak bangga melepaskan
rakyat Sabah, negeri Sabah daripada kepompong kemiskinan. Apa punya jenis umat seumpama ini? You can be proud to become candidate. You cannot win. And yet you want to make sure that you contest and divide Sabahan. Maka dengan itu, kita perlu ambil tindakan untuk kita maklumkan kepada parti-parti bukan hanya di Sabah, di negara Malaysia. Enough is enough. Kami rakyat Sabah putuskan untuk bergabung dengan satu parti, Parti Warisan Sabah. Boleh. Pasal apa kita bergabung? Pasal kita bergabung dengan rakyat mau mengatasi masalah air, mau mengatasi masalah elektrik, mau mengatasi masalah kemiskinan, mau mengatasi masalah tanah di Tuaran ini. Bergabung dengan rakyat. Kalau bergabung dengan Star, si Jeffrey mau ketua menteri, dia mau menteri keuangan, dia mau projek. Bergabung kau dengan UMNO, si Bung Mokhtar pun mau ketua menteri, si Salih pun mau jadi menteri keuangan. Bergabung kau dengan APCO, si Wan Benedict, dia punya poster paling banyak di seluruh Sabah, dia satu orang. Satu poster tidak tahu berapa belanja ratusan. Saya pergi sandakan dari Tawau, jalan berlubang. Tidak ada lain. No G. G4, G3 tidak ada, G5 tidak ada. Tapi bila saya nampak ada poster GRS. Muka siapa? Si Iwan Benedict. Kemana itu? Lain tidak ada, tapi poster mereka ada. Saya minta kali ini di Kedamaian. Saya minta kali ini di Sulaman. Saya minta kali ini di Pantai Dadit. Jangan gentar, jangan takut. Kalau si Pairin di Tambunan kita boleh tumpahkan, masakan di Tuaran kita tidak boleh tumpahkan. Boleh. Hadirin yang dirahmati sekalian, kita yakin kita perlu bukan hanya kerajaan yang mampu mentadbir negeri Sabah. Kita mau bukan hanya kerajaan pandai mentadbir, ada wawasannya. Ala tuju ke mana kita nak bawa rakyat Sabah dan negeri Sabah ini. Kita mau supaya pimpinan kerajaan Sabah jangan terlibat dengan rasuah. Bukan hanya dari pimpinannya sampai kepada pegawai kerajaan yang ada. Penting kepada kita. Kita akan pastikan supaya perjalanan pentadbiran negeri Sabah, kerajaan Sabah akan dapat berhikmat sebaik mungkin kepada rakyat, bukan berhikmat untuk poket mereka. Betul kan? Tadi hampir saya bertumbung dengan kereta Sia Gigi di Pinampang. Saya turun dari atas bukit, ada keretanya jam, saya tidak boleh keluar. Tapi saya nampak keretanya Ninja. Harganya mungkin 1 juta. Saya nampak plate numbernya SMJ1. Mungkin belanja dari 1 sampai 15, 3 juta. Buat apa kau belanja kereta yang mahal-mahal? Gunakan duit itu, plate number dan juga kereta untuk baik lubang jalan yang ada di Sabah. Yang seronok di kereta itu 3 orang. Drivernya, bodyguardnya, ketua menterinya. Tapi kalau duit kita guna untuk jalan raya yang dapat nikmat bukan 3 orang, tapi 4 juta rakyat Sabah kalau jalan raya yang baik. Betul kan? Leaders must have vision. Leaders must have good intention. Niat yang baik. Bukan terpesong dengan nafsu. Warisan perintah Sabah lebih 20 bulan. Ada kes rasuah. Kita ambil kayu balap. Saya ambil emas. Saya ambil tanah. Kita tidak ada kes dalam sejarah 20 bulan kita memerintah bumi Sabah ini. Kalau ada kes, apa kau ingat ke lumpur tidak mencari, mau tangkap saya? Dulu dicari, saya dituduh, ada duit, saya ambil 1 bilion. Ditahan saya 2 minggu.
tidur di lantai, pakai baju orange. Si Najib sudah ditangkap, sudah di-charge, pakai coat, pakai necktie. Saya orange. Si Ismail Sabri ada 100 juta. Lepas itu pakai coat, pakai necktie, pakai outrider. Saya pakai imbulan. Baju orange. Mantan naib presiden UMNO. Mantan Menteri Kanan Malaysia. Mantan Timbalan Menteri Pertahanan. Menteri Perpaduan, Menteri Kebudayaan Malaysia, Menteri Jaga Ayam, Jaga Telur, Menteri Kampung, Luar Bandar. Macam-macam kementerian saya sudah buat ini. Sampai jaga telur dengan ayam. Tapi bila lawan dengan Barisan Nasional, saya jadi PTI. Dilahirkan konon di Filipina. Apa dorang tengok masa mama saya bersalin, dorang nampak saya dilahirkan di Filipina. La haula wala quwata. Memikna. Duit 1 bilion jumpa di rumah saya. Duit 1 bilion jumpa di bank saya. Tapi saya tahu. Ini orang bukan susah, bukan senang ini mau kautin. Saya pemimpin. Saya dengan rakan saya si Najib. Macam adik-beradik saya. Tapi kita selaku insan manusia, saya diamanahkan oleh rakyat Sabah menjadi wakil rakyat. Saya bersuara di kabinet. 1MDB datang. Saya tahu ada orang cakap, Datuk Sapi bodoh ini. Kenapa dia lawan Perdana Menteri? Dia menteri sudah ini. Kenapa dia lawan ini? Bukan lawan pasal ada benda-benda yang tidak. Tapi oleh kerana kita sayang negara kita, kita sayang rakyat kita. Untuk kita jangan nanti hari ini berutang sampai berbilion duit. Hari ini dipungut balik duit 1MDB hampir 39 bilion masuk akaun kerajaan Malaysia. Siapa yang cakap betul itu? Saya kah ataupun si Matius Tangau? Matius Tangau berucap di Tuaran ada derma dari Arab. Tapi hari ini dermanya tidak ada. Sudah dikembalikan kepada akaun negara Malaysia. Pasal itu perjalanan kehidupan kita jangan kira pasal semata-mata keluarga. Bukan perhitungan kita menjadi keluarga semata-mata, itu yang saya ingatkan. Saya selaku pimpinan parti warisan, I'm not thinking Jomo Sama. Bukan hanya orang Sama yang orang Bajau saya pikirkan. Bukan hanya orang KDM saya pikirkan. Semua kau termasuk Cina. Pasal bila kau jadi imam, makmummu, berbagai bangsa, berbagai anutan agama yang ada. Itu dinamakan Ketua Menteri Sabah. Pasal rakyat Sabah, masyarakat berbagai kaum. Bukan orang Bajau saja. Orang Bajau ini suku kaum yang kedua terbesar di Sabah ini. Betul tak? Yang terbesar pertama KDN. Yang kedua terbesar orang Bajau. Tapi kasih pecah orang Sabah senang saja. Orang KDN yang pertama terbesar di Sabah. Orang Bajau yang kedua terbesar di Sabah. Tapi kasih pecah orang KDM dengan orang Bajau. Bajau Presiden Warisan PTI. Orang KDM mendengar itu kalau PTI. Pilak itu dia bilang. Easier to divide. The use of race. The use of religion. Yang ada. Maka dipermudahkan mereka hari ini berubah gelombang yang ada. Ricky Sundang Sodomon, seorang peguam dari Keningau, anak J. Sundang, cucu anak Ahmad Koro, Tun Ahmad Koro, sudah pun menyertai parti warisan di pedalaman di Keningau. Ramai, 1,000 lebih. Di Tenom, 1,000 lebih. Di Bingkur. Ini petanda-petanda bahawa kita yakin kali ini pilihan raya, insyaAllah kalau kita kerja, kalau kita dampingi rakyat,
warisan boleh perintah bumi sampai. Tapi saya harap apa yang Ali Asgar cakap, kami tidak kira siapa jadi calon. Yang penting warisan lambangnya. Saya bimbang. Pasal saya ini sudah lama berpolitik ini. Tapi saya yakin kali ini insyaAllah saya yakin. Di Tuaran siapa kita letak calon yang dipandang bukan rupanya. Yang ditinguk bukan orangnya. Yang ditinguk lambangnya warisan. Boleh. Pasal ini bukan dikira bangsa. Saya mantan Menteri Perpaduan. Apa salahkah saya? Berdosakah saya? Mau satukan rakyat Sabah di bawah satu parti yang dinamakan warisan. Ini akan membantu negara Malaysia untuk menyatukan rakyat Malaysia yang berada di Sabah. Betul tak? Daripada kita pecah-pecah rakyat kita, parti ini, parti ini, parti ini, parti ini. Takkan tidak ada langkah untuk membolehkan kita bergerak untuk menyatukan umat yang ada. Dan saya yakin kali ini insyaAllah, ya, jangan bimbang sama. Kita tidak mau bergabung dengan mana-mana parti. Kita bukan bertanding solo. Warisan tidak bertanding solo. Kita bertanding dengan orang Tuaran. Kita bertanding dengan orang Sempurna. Kita kerjasama dengan orang Kudat. Kita kerjasama dengan orang Tambunan. Kita kerjasama dengan semua rakyat Sabah di Sabah ini untuk membentuk kerajaan di bumi Sabah ini. That's what we want. Jangan ikut. Parti UMNO bukan dong mau menyelesaikan masalah air semata-mata itu. Pernah si Zahid datang ke Tuaran mau selesaikan masalah air. Tidak ada itu. Apa Pakatan Harapan mau menyelesaikan masalah elektrik? Yang ada, TNB mempunyai hasil setiap tahun berbilion. Dan mereka di bawah pentadbiran TNB SCSD. Bertahun SCSD di bawah pentadbiran Tenaga Nasional Malaysia. Kemana duitnya? Hari ini utang SCSD hampir 3 bilion. Kemana ini? Siapa takdir? TNB. Putrajaya. Takkan ini menjadi perhitungan. Maka dengan itu, masa saya jadi, masa kita kerajaan, kami bincang, waktu itu saya beritahu dengan Tun Mahathir, kami mau ambil balik SCSD di bawah takdir kerajaan di Sabah. Tapi utangnya bukan kami yang berutang, kamu yang berutang. Write off the debts. Kalau TNB punya hasil beratus bilion, masakan utang 2-3 bilion. Kecil saja. Bukan besar sebenarnya. Ya, takkan tidak mampu untuk mereka write off. Jadi hadirin yang bermati sekalian. Alhamdulillah hujan pun turun. Supaya kamu jangan lari lagi. Tuan-tuan dan puan-puan yang bermati sekalian. Cuma saya maklumkan sebagai seorang ahli politik yang dah lama. Hampir 36 tahun berkecimpung. Longer. Kawan saya Dr. Chong. Dia tidak tahu itu. Cuma hari ini saya kasih tahu Dr. Chong. Waktu Tun Mahathir pengerusi mesyuarat Barisan Nasional. Saya ketua pemuda Barisan Nasional. Waktu itu Tun Mahathir putuskan bagi kursi Cina semua sama SFPP Yongtek. Saya bersuara waktu itu. Di mesyuarat dihadiri oleh Tun Mahathir. Datuk Seri, saya tahu kau pengurusi Presiden Nambu. Tapi saya ingin bersuara. Jangan oleh kerana kita jumpa kawan baru, kita lupa kawan lama. Musim hujan, musim panas, kawan baru datang, mungkin dia kuat. Tapi kawan lama yang tidak kuat, mungkin dia pakai wheelchair, kita lupa mereka. Kita perlu ingat sama ada dia kuat, tidak kuat. Dia kawan sama ada baru atau lama. Saya bersuara bagi kursi dengan LDP. Chong Kakyat,
Congkaknya has been with us long waktu itu. Lepas itu bagi kursi dengan LDP. Kursi di mana? Di Simbula. Dr. Chong yang bertanding. Dia tidak ingat. Dia bertanding, dia tidak tahu, dia tidak ingat. Baru hari ini saya beritahu dengan dia. Saya bersuara, diletak di situ. Lepas itu, yang teknik tidak senang hati. Letak calon bebas, peguam. Siapa nama dia? The lawyer, contesting with you. Bebas dia bertanding itu. The lawyer, Chow Chin Tang. You remember that? PBS. Bila PBS waktu itu, Chow Chin Tang diletakkan dan ada lagi calon bebas bertanding. Dan ini yang saya lihat bagaimana keadaan di Sabah. Kita tidak dapat melihat bagaimana berpecah-pecah juga menerusi berbagai parti-parti. Hari ini kita sudah belajar, kita sudah nampak, kita sudah rasa, enough is enough, change we must. Kita akan buat perubahan. Yang membuat perubahan ini, tangan ini. Tapi tangan ini jangan merajuk kalau tidak ini calon. Undi parti warisan, boleh? Ya. Jangan kira itu. Pasal penting bagi kita untuk menjamin masa depan anak-anak Sabah. Bayangkan anak-anak Sabah hari ini. Angkat bangku sini. Sini. Di depan. Yang bimbang kena. Tempias ini. Yang penting kepada kita, we have every right in this country. We have every right in Malaysia. Bukan hanya hak kita mengundi, hak kita memilih kerajaan yang ada. Sudah sampai keadaan di Sabah, percaturan Kuala Lumpur, kita perlu padamkan dalam sejarah politik pilihan raya kali ini di Sabah. We don't want leaders to be determined by KL. We want leaders for Sabah people to be determined by the Sabah people. Not by KL. Boleh. Jangan jual tangan itu. Jangan jual undi itu. Pastikan hari ini kita berjumpa di Kuaran. Besok jalan ke kampung-kampung. Pergi pasar. Merayu. Jumpa dengan pengundi yang kita tidak pernah jumpa. Make sure, nasihatkan mereka. Jangan paksa mereka. Tapi minta tolong sama mereka. Supaya suara Sabah kena ada kebulatan dia. Kalau suara Sabah bulat, Kuala Lumpur tidak dengar, susah itu. Tapi kalau suara Sabah berpecah-pecah, mudah kita diatur itu. Betul. Maka dengan itu kebulatan. Jangan berpecah. Kalau mengikut mazhab Syafi'i, imam yang paling afdal. Ahli sunnah wal jamaah kena ada kesatuan, ramaikan umat berpadu, bersatu. Dan insyaAllah kita yakin, the moment we can take the government, kita boleh takbir Sabah ini sebagai sebuah tempat yang kaya, yang maju. We know what to do. Kita tahu bagaimana kita mentakbir ini. Bukan kita tidak ada pengalaman mentakbir ini. Kalau saya sudah masuk 7 kementerian, boleh takbir kementerian-kementerian ini, sampai ayam dengan telur, sampai stesen minyak pun kita takbir. Masakan kita tidak boleh takbir Sabah, hanya 4 juta rakyat dia saja. Hadirin yang dirahmati sekalian, saya pun yakin, insyaAllah yang ada, dan saya akan lihat tanah-tanah yang ada. Tanah masa kita kerajaan, saya pergi Tambunan. 480 gram tanah saya bagi di Tambunan. Saya pergi Keningau, 2,800 gram tanah saya bagi kepada orang-orang dusun di Keningau. Di Nabawan, 400 lebih gram tanah baru-baru ini. Ada orang kampung cerita dengan saya. Dia sebut, dia bilang, Datuk Seri, kau lupa. Kau bagi gram tanah sama kami di Nabawan 400 lebih gram tanah yang ada. Dan gram tanah yang kita bagi, kita ada caveat dia.
Caveat dia, geran tanah yang kita bagi ini untuk mereka dan tidak boleh dijual. Tanah ini sampai dia punya cucu yang ada. Betul tak? Dan kita bantu bukan hanya orang di luar bandar, orang bandar, masyarakat Cina, mana ada tanah 999 list yang bagi. Bukan GRS warisan yang buat itu, betul tak? Recognize the certificate. Dan saya yakin, insyaAllah kita perintah, kita akan wujudkan universiti untuk memastikan supaya anak-anak kita boleh belajar, tidak perlu pergi Universiti Melaya. Tidak perlu jauh-jauh. Belanja banyak sangat. Dan saya sudah minta dengan rakan saya, Timbalan Presiden yang sibuk main handphone, supaya urus dengan baik. Dia peguam. Cek mana concession kayu-kayu balak yang ada. Kalau concession kayu balak ini salah gunakan, kalau disalahgunakan pemberian kayu-kayu yang kita bagi dengan concession ini, kita akan gunakan kuasa untuk ambil balik tanah ini dan bagi dengan Yayasan Sabah. Bila Yayasan Sabah ada duit, kita akan bagi beasiswa percuma kepada anak-anak Sabah. Tidak kira bangsa, tidak kira agamanya. We can do that. There's 1.5 million hectare of land used to be owned by Yayasan Sabah. Kemana Beltawasan? Kemana Sopun? Di mana agensi-agensi? Dan saya yakin kita dapat tingkatkan keupayaan Yayasan Sabah dan itu akan membolehkan kita untuk bukan setakat membayar utang PTPTN, utang Yayasan Sabah, bahkan juga beasiswa untuk bagi dengan anak-anak Sabah. Tapi yang penting, ubah kerajaan yang ada pada hari ini. Boleh? Kalau kerajaan ini tidak diubah, air pun tidak ada. Sudah 5 tahun mereka perintah, minta 5 tahun. Kalau 5 tahun, yang air tidak ada dalam pipe, tapi yang keluar dari pipe, duit. Rasuai. Kemana ini? Kayu-kayu yang ada. Kayu balak yang ada. Tahun lalu saja, Datuk Haji luluskan 32,000 hektar tanah. Tidak tahu kemana dia. Hampir 100,000 ekar tanah. Bagi dengan siapa itu tanah itu? Saya tanya si Haji di Dewan. Ini tanam apa ini? Kayu kah? Potong kayu? Tanam kelapa sawit kah? Apa tanah diguna ini? 32,000 hektar. Syarikat mana yang kau bagi? Dia jawab saya. Nanti saya jawab secara bertulis. Dia yang bagi kelulusan, masakan dia tidak tahu. Tapi saya tahu apa yang dia tahu itu. Besok kita perintah, we want to make sure the land belong to rakyat Sabah. Bagi dengan rakyat Sabah. Dan ini akan menjadi usaha kita untuk pastikan supaya kita jaga anak-anak kita. Dan kita akan buka sebanyak mungkin kilang-kilang. Bukan hanya seperti bangunan Songkong ini. Kalau kita buat kilang-kilang, bukan hanya untuk contohnya di Kimanis. Tanam getah banyak. Getah kita banyak. Pokok getah banyak. Tapi di sini tayar kereta kamu beli dari Kuala Lumpur ini. Kalau Kuala Lumpur boleh buat tayar, masakan Sabah tidak boleh buat tayar. Kita ada getah kita ini. Kalau kita buat kilang, beli tayar, kita buat di Sabah, harganya murah. Orang akan ada kerja. Maka harga barang kita boleh turunkan di Sabah. Cost of living is very high. Harga barang di Sabah ini berbanding dengan tempat-tempat lain di Malaysia paling tinggi di Sabah. Pasal apa? Kita mengimport dari Semenanjung itu. Termasuk kau punya bag itu, kau import. Ini bag ini, tangan ini bukan dibuat di sini ini. Mungkin dibuat di China. Mungkin dibuat di Kuala Lumpur. Kita boleh bergabung dengan China. Buat beg tangan di Sabah untuk dijual untuk orang Sabah. Jadi kita ada kerja ini. Hadirin yang dirahmati sekalian. Ini bukan polemik politik.
yang ada. We can do that. We have done that before. Ya. Dan kita mampu untuk melaksanakan tanggungjawab sebaik mungkin. Dan saya akan lay out. Saya akan sebut satu persatu 25 kawasan parlimen. Apa yang kita akan bangun di keluar 5. Bila bubar dewan, misi dan visi kita akan jelaskan. Ya. Bayangkan di Sabah ini. Jangan cerita tentang public transport. Tidak ada kenderaan awam yang ada. Datang pilihan raya baru saya nampak satu double decker bus dibawa ke Sabah. Satu saja double decker. Ini 4 juta orang Sabah ini. Buat apa kau double decker? Apa dia tidak tahu kan di Sabah ini berlubang jalannya? Double decker kau pakai. We must improve public transport di Sabah. Connectivity dia. Dari KK ke Tuaran, dari KK ke Tobulut, dari KK ke Pudak. There must be some public transport yang kita tidak boleh bergantung dengan hanya kereta sapu. Kadang-kadang itu keretanya disapu-sapu. Macam di Sempurna pun tidak ada public transport yang ada membolehkan. Mau jalan daripada Sempurna ke Tawau naik ke Terbang. There's no proper public transport yang ada. Hadirin yang dihormati sekalian, seperti yang saya nyatakan, kita akan wujudkan kembali Kementerian Pelajaran Sabah. Kita akan wujudkan kembali Kementerian Kesehatan Sabah. Pasal apa kita mewujudkan Kementerian Kesehatan Sabah? Semalam saya ada dialog dengan anak-anak muda. Ada yang buat doktor. Anak-anak muda ini. Daripada universiti sudah ada doktor tapi tidak boleh bekerja. Ada bekerja di hospital menjadi contract officer. Doktor ini. Tidak ada jaminan anak-anak ini. Besok kita jadi kerajaan Kementerian Kesehatan. Kalau di Kuala Lumpur, kalau di Sabah, ada hospital yang dinamakan Gleneagles, ada hospital yang dinamakan GMC, masakan kerajaan Sabah tidak boleh mewujudkan hospital yang jauh lebih baik seperti Subang Medical Center. We can set up Subang Medical Center, bukan Subang. Sabah Medical Center yang boleh menampung anak-anak kita keluar dari universiti, masuk menjadi doktor, tidak perlu bimbang tentang kontrak dan gaji-gaji mereka. Dan kita akan buat kilang untuk buat ubat di Sabah. Ubat apa yang kita buat? Panadol. Ubat apa yang kita buat? Penicillin. Kalau di Kuala Lumpur mereka boleh buat ubat generik. Generic medicine is produced in KL. Ubat generik yang boleh produce di KL, kenapa kita di Sabah tidak boleh buat generic medicine di Sabah? Dr. Chong, you are doctor. It can be done. They have done that. In India, di China, kilang buat ubat, di Melaka pun buat ubat di sana. Di Selangor buat ubat. Kalau orang Islam boleh buat ubat, kita tidak boleh buat ubat. Dr. Chong, bagus kau pension jadi doktor. We can do that. And that's how we provide jobs. Jangan anak kita pergi Singapura. Jangan anak kita pergi Kuala Lumpur cari kerja. Kita simpan, kita letak anak-anak kita kerja di bumi Sabah supaya tidak terpisah dengan orang tua mereka itu. And that's how the vision of warisan besok kita perintah. Kementerian Pelajaran kita akan wujudkan. Saya dah bincang dengan rakan-rakan. InsyaAllah ini akan tambah baik sistem pendidikan yang ada di Sabah. We have to provide TVET yang ada. TVET dahulu saya juga mengurus. Bukan hanya mengurus telur dengan ayam. Masa marah di bawah jagaan saya, TVET saya jaga. German Institute, French Institute, gabungan Institute TVET dengan Germany, dengan France, ada. Masakan kita tidak boleh buat sekolah-sekolah seumpama ini dan kita tidak bergantung dengan Kuala Lumpur mewujudkan private school, state school untuk membolehkan kita lahirkan anak-anak yang dilatih. Besok kilang ada, manpower ada, human capital is very important.
tapi kita tidak mau human capital yang kita bina datang dari luar, tapi dia anak-anak Sabah yang diperlukan oleh berbagai industri di bumi Sabah ini. Saya cakap panjang, malam ini saya ada lagi program. Ini dah habis ini. Dari pagi sampai ke malam. Pasal malam ini ada mooncake. Anda tahu lah ini masyarakat Cina jemput saya mooncake. Jadi saya akan datang ke sana untuk pastikan yang penting, tuan-tuan dan puan-puan, saya merayu, saya tidak mau paksa. Undilah parti warisan yang daya kami. Kalau ada perbedaan, kami ini bukan banyak duit, bukan parti warisan ini banyak harta. Kami tidak banyak duit untuk beli undi. We don't have much money. Parti warisan kita jadi pembangkang hampir 6 tahun sudah ini. 5 tahun. Kami bukan parti yang banyak duit. Tidak ada cabutan tiket bertua hari ini. Cuma saya beritahu dengan Ali Asgar, sediakan makanan, sediakan pengangkutan kalau ada susah-susah mau datang. Itu saja. Pasal apa? Parti warisan bukan ada duit. Macam GRS. Adalah sikit-sikit kita ini. Tidaklah banyak mau beli undi. Tapi kami bukan tidak banyak. Tapi kami merupakan anak-anak muda Sabah. Saya bukan anak muda. Daryl, timbalan saya. Jun Wong, Munira, Aziz Jaman, Yazar. Semua ini anak-anak muda yang highly qualified. Ada peguam, ada accountant, ada lawyer, ada doktor kita. Dan ini anak-anak muda Sabah yang sanggup berkorban. Ada satu doktor keluar dari hospital, resign tahun lalu. Bagi tahu dengan saya, Datuk Seri, saya letak jawatan, saya mau tolong parti warisan Sabah. Doktor anak Cina. Sanggup berkorban, tinggalkan kerjanya untuk bantu supaya kerajaan warisan dapat diwujudkan di Sabah. Jadi saya berharap kita mempunyai senarai yang ada keupayaan, ada track record yang mampu untuk kita takdir Sabah ini. Dan jangan kita jual Sabah ini. Dan kita sudah maklumkan, rakan-rakan saya besok kita bentuk kerajaan, jangan ada menteri yang menjadi jutawan. Kalau ada menteri minta projek, buat projek, saya bagi tahu dengan mereka, antar surat sama saya. Saya luluskan projekmu. Tapi saya luluskan kau letak jawatan menjadi kabinet. Jangan kau jadi kabinet, dulu tidak berumah di Banggi, sekarang berumah banglo di KK. Dulu kau tidak ada rumah banglo di Kunak, sekarang kau berumah banglo di KK. Saya tidak mau seumpama itu. Ya. Rumah saya di Luyang. Tanah saya beli tahun 93. Belum lagi saya jadi YB. Rumah saya di Luyang. Di Pinampang. Bundusan. Pinampang di sini. Pinampang. Tanah saya. Saya beli. Masa saya ketua menteri, ada pegawai kerajaan jumpa saya. Datuk Seri, ada tanah di atas bukit Pinampang 5 ekar. Bagus kau ambil. Kau buat rumah. Pasal rumahmu ini susah kereta mau masuk. Jalannya sempit. Apa dong ingat rumah itu mau kasih besar kan? Saya dengan Datin mau tidur bukan mau main bola dalam bilik. Asal ada rumah. Sampai sekarang rumah itu saya bina. Saya pinjam duit dengan public bank. Hari ini sampai tiap bulan saya bayar untuk pinjaman saya. Pasal apa? Saya tidak mau berlaku kes-kes. Bila kita rasuah, file kita banyak. Sekarang ini file orang banyak ini. Ditunggu saja. Kita tidak mau kita punya kaki diikat. Kita tidak mau kita punya leher, suara kita diikat. Ini kaki, ini suara. Ini kaki, suara ini. Orang Sabah punya kaki, orang Sabah punya suara ini. Jangan jual. That is very important. Saya sudah bagi tahu dengan orang di atas ini. Bertanding. Besok jadi kabinet, jangan berubah. Jangan nanti kamu kaya-kaya bilion-bilion. Saya akan buang satu-satu ini.
I'm very firm. Enough is enough. Kita belajar dari kesilapan orang tua-tua kita. Zaman Tun Mustafa, zaman Tun Puat, zaman Haris Saleh. Saya masih ingat Tan Sri Haris Saleh jumpa saya masa saya menteri di Kuala Lumpur. Kau balik pergi Sabah. Dia pula menasihatkan saya. Tanya Tan Sri itu dia masih hidup. Sama ada cakap saya bohong kan tidak. Dibawa oleh Haji Abdullah, mantan Vice President Berjaya. Kau balik pergi Sabah, kau takbir Sabah sebaik mungkin yang ada. Itu nasihat dia. Banyak lagi yang menasihatkan saya. Belajar saya di England tahun 1976. Bila saya di situ, Tun Mustafa di situ ada. Dia beritahu belajar kau betul-betul. Ada sekolah kau balik pergi Sabah, takbir Sabah ini dengan baik. Ini orang tua-tua saya yang menasihatkan. Ya. Jadi hadirin yang berhormat sekalian, kami tidak mampu mengubah keadaan di Sabah ini. Yang boleh membantu mengubah keadaan di Sabah ialah rakyat Sabah ini sendiri. Boleh. Jangan tunggu Kuala Lumpur mengubah nasib kamu. Jangan tunggu Putrajaya mengubah nasib orang Sabah. Orang Sabah pilihan raya kali ini ubah nasib kita, ubah landscape politik di negara Malaysia. Boleh. Insyaallah jangan bimbang saudara. Ya. Masa saya tahu di Kuala Lumpur paling rong bimbang hari-hari Datuk Syafiee Afdal. Kalau dalam TikTok tidak tahu berapa ribu Datuk Syafiee ini orang tidak baik, ini orang macam-macam. Sampai jadi PTI. Masa timbalan Perdana Menteri hero. Bila lawan BN PTI. Bagus itu. Macam mana keadaan kita di Sabah ini? Jadi saya minta kerjasama daripada semua pihak yang ada. Ini pun ada bawa anaknya ini. Ya. Think of the child. Think of the kids that you have. Don't think of me. Jangan fikirkan masa depan saya. Anak-anak ini yang perlu kita fikirkan. Masa depan mereka jauh baik daripada apa yang kita nikmati hari ini. InsyaAllah saya yakin kali ini kita akan mampu untuk membentuk kerajaan walaupun tanpa gabungan yang ada. Kalau PAS boleh perintah Kelantan 40 tahun tidak ada gabungan. Kalau di Johor UMNO perintah tidak ada PKR menteri, Johor diperintah oleh UMNO. Tidak ada PKR, tidak ada DAP jadi menteri walaupun bergabung di pusat, tapi UMNO yang perintah. Masakan kita di Sabah ini tidak boleh diperintah oleh warisan. Orang Kelantan PAS, orang Terengganu PAS, orang Kedah PAS, orang Perlis PAS. Masakan kita di Sabah tidak boleh perintah di bawah warisan. Perlu ada gabungan-gabungan. Boleh ya? Jadi hadirin yang berhormat sekalian, saya sudah puas bergabung dengan Mahathir. Saya sudah nyatakan dengan Tun Mahathir pagi sampai dengan dia. Dia masih hidup. Saya doakan panjang umur Tun. Si Masidi dengan si Ajiji ini pasal masuk dengan bersatu. Kalau kau tidak ada, dia tinggalkan kau ini Tun. Tun Mahathir masih hidup. Sudah ditinggalkan oleh si Ajiji sama Masidi. Mereka masuk parti bersatu. Waktu mereka datang pergi rumah saya, masih di saya panggil dia bukan masih di kawan lama semua ini. Ajiji masuk warisan. Ini parti Sabah punya. Sekarang ini bukan main bunyinya, lokal-lokal. Keluar dari UMNO, masuk bersatu. Lepas itu, parti Gagasan. Gagasan dilahirkan 22 tahun 2022. Pilihan Raya Sabah 2020. Waktu itu tidak ada hidup lagi Gagasan ini. Belum ada parti Gagasan, sudah ada pilihan raya mengubah kerajaan. Dia menang bukan parti Gagasan, dia menang parti Bersatu. Betul kan? Masuk. Lambang apa? Lambang GRS. Kononnya yang dilahirkan oleh si Mahyudin. Gabungan Raswa Sabah. GRS itu. Kalau saya takut, mau masuk di maka masuk di kemana? Saya akan lawan itu satu-satu. Besok kita kerajaan, saya akan buka file mereka masing-masing.
Hadirin yang dirahmati sekalian. Bayangkan anak kita si Zahra ini. Datang polis dari KK siasat. Tidak ada maklumat. Doktor datang dari Sabah, tidak ada maklumat. Antar doktor dari Kuala Lumpur. Otopsi. Datang polis daripada Putrajaya. 3 bintang. 3 bintang tak ada kes bully. Kenyataan dia kes bully pula. Dia yang cakap, bukan saya cakap. Ini ada inquest ini. Saya tidak boleh sebut terperinci kena dia contempt of court. Tapi mereka nyatakan ada kes bully. Lepas itu inquestnya macam-macam cerita. Ada yang melompat dari atas, lepas itu udah ini jumpa di longkang pula. La haula wala quwata. Bayangkan kalau Zahra ini anak kamu. Zahra ini bukan anak kita, tapi anak orang Sabah ini. Kemana undang-undang ini? Kemana undang? We want the law to be enforced. Law enforcement in Sabah, in Malaysia, must be done to deny justice. Nanti akan berlaku. Pasal itu saya bersuara di parlimen. Don't deny justice. You delay. Saya tahu pasal ini pilihan raya dekat. Pasal itu inquest dibuat itu. Inquest tapi kita tidak boleh cakap. Tapi himpun-himpun boleh. Pasal undang-undang ada perhimpunan. Dalam perlembagaan sudah diluluskan. Boleh buat perhimpunan. Cuma maklumkan dengan polis. Tidak perlu kelulusan daripada polis. Ada undang-undang yang kita telah luluskan. Pasal saya ini juga penggubah dasar negara Malaysia 36 tahun ini. Saya tahu undang-undang. Saya besok 37 dapat kursi. Kalau istana ditutup, Dewan Undangan Negeri yang ada, dorang lantiklah siapa ketua menteri. Undi tidak percaya, kalah ketua menteri itu. Di Thailand hari ini, Perdana Menteri sudah berubah. 2-3 Perdana Menteri berubah di Parlimen Thailand. Pasal undi tidak percaya. Di Malaysia, 3 Perdana Menteri 4 tahun berubah. Dari Mahathir, Simayudin, Ismail Sabri. Pasal apa? Undi tidak percaya. Berlaku mereka takut letak jawatan awal-awal. Betul tak? Kalau kita dapat 37. Bayangkan, masakan tidak boleh. Kita bertanding atas logo Parti Warisan 29. Kita dapat. Tan Sri Dompok, Wincis Anggang jumpa saya minta kursi. Apa? Minta 18, saya bagi 14. Menang 1. That was mula-mula. Keduanya. Bila berlaku, keadaan PKR minta. Datuk Seri Anwar Ibrahim, Wan Aziza, Timbalan Perdana Menteri, datang rumah saya. Minta kursi 14. Saya bagi 7 saja. Menang 2 saja. Betul tak? Kalau bekas warisan menang, atau bertanding atas tiket warisan, mungkin dapat berapa itu? Cukup untuk perintah Sabah ini kalau atas logo warisan Sabah. InsyaAllah. Jadi saya harap semua, there must be clarity in our mind. There must be clarity in our way to do things. Kemana kita bawa Sabah ini? Kemana kita urus rakyat Sabah ini? How do we manage the wealth yang ada? Negeri Sabah kaya, rakyatnya miskin. That is unacceptable. Tidak boleh terima ini. Mana mungkin kaya negerinya tapi rakyatnya miskin. Biasa kalau dalam rumah itu kaya, orang dalam rumah itu tidak miskin itu. Betul tak? Ini terbalik. Rumah itu kaya tapi orang rumah miskin. Sabah ini kaya tapi rakyatnya di dalam ini miskin. Pasal apa miskin? Pasal ada juga pemimpinnya yang rasuah. Betul tak? Betul John. Very corrupted leaders yang ada. Kali ini kita tolak corrupted leaders yang ada, yang pemimpin lompat sana, lompat sini bagi pengajaran pilihan raya kali ini di Sabah. Mana calon-calon yang mereka dari satu parti ke satu parti, pastikan mereka ini dapat kita tumbangkan dalam pilihan raya Sabah ini. Boleh? Tidak berat itu. Bimbang saya berhenti.
Saya takut stop berucap. Tapi saya takut kalau saya panjang berucap lagi, nanti lambat kamu balik rumah. Kalau lambat balik rumah, lambat dapat undi kita ini warisan. Tapi saya yakin insyaAllah mungkin ya, you're going to vote warisan kali ini. Boleh? Tapi jangan hanya kamu balik ke rumah, mana kau punya istri yang kamu tidak bawa, bagi tahu kau punya istri. Nasihatkan dia. Bagi tahu anak-anakmu itu. Sekarang anak-anak 18 tahun ke atas otomatik. Ya. Berapa ribu? Saya sudah cek. Jangan ada pilihan raya kali ini penipuan. Saya sudah latih kita punya paca-paca 3 kali. Hari ini mereka ada latihan dengan istiar. Dan saya minta supaya kenal pasti setiap pengundi yang layak cek. Siapa nama dia? Ali Asgar, di mana dia tinggal? Orang tua. Kamu kenal rupanya, kamu kenal orangnya. Kalau disebut namanya Ali Asgar, kalau disebut namanya si Azhar, tapi mukanya bukan si Azhar, mukanya si Rahman Jalil, itu bukan si Azhar itu. Nah, contoh saja. Lain yang kau sebut, lain yang keluar. Must be very sure. Check, double check. Orang Sabah kena mainkan peranan pilihan raya kali ini, masuk ke Dewan, cek. Ini orang, ini bukan kau punya kampung ini. Jo Bosin, kau orang Pinampang ini. Kan? Kau bukan orang Tambunan. Kalau ada nama mau mengundi di sana, kau cek siapa itu orang. Kau tidak tahu sekali tengok daripada Palestin. Lawan dia. Lawan tetap lawan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, we want to make sure just this coming election must be done democratically for the laws. Kita mau rakyat Sabah tentukan, ya, siapa yang mereka mau jadi kerajaan di bumi Sabah ini. Terima kasih banyak. Saya minta ampun, minta maaf. Kalau sekiranya ada kata-kata saya sedikit menyinggung perasaan mana-mana pihak. Dengan niat yang baik, selaku umat manusia, ingin memperingatkan kita selaku bapak, kita selaku nenek, kita selaku suami, selaku orang tua, orang muda, untuk diperingatkan jangan salah langkah dalam pilihan raya kali ini. Kita pastikan supaya kita dapat ubah kerajaan Sabah ini dan pilih kerajaan yang mampu, ada wawasan, ada kebolehan, tidak ada rasuahnya, boleh pentadbiran yang kita mampu takbir Sabah dengan baik. InsyaAllah kalau kita diberi ruang dan peluang pilihan raya kali ini, kita akan takbir Sabah sebaik mungkin. Terima kasih. Habis dah. Kembali. Kau punya bangunan tutup, dah tutup. Dia punya ini. Jadi saya minta rakan-rakan sekalian, itu laungan orang-orang muda, selamatkan Sabah. Bukan kita tahu apa yang kita mau selamatkan. Tidak ada air di Sabah ini. Banjir di Pinampang. Tapi air tidak ada. Kenapa tidak ditapung ini? Babagun Dam yang ada di Pinampang. Kenapa tidak deepening ini, widening ini? Kenapa ini keadaan pengurusan? Kilang-kilang pelabur di KKIP ini banyak menggunakan elektrik. Mereka menggunakan air banyak, mereka menggunakan elektrik banyak, tapi rakyat Sabah yang susah. Kita akan pastikan urus dengan baik. Kalau ada kilang, kilang is just for them. Jangan digunakan rakyat punya air, jangan digunakan elektrik rakyat untuk kilang-kilang yang ada. We must manage sebaik mungkin supaya diselamatkan anak-anak Sabah ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maris mereka mengucapkan terima kasih setuju dengan beri atas amanat yang telah disampaikan oleh yang berhormat dari seluruh panggilan Presiden Parti Warisan Sabah. Dari pantai barat ke pantai timur terus melangkah sampai ke mana. Dirimu pemimpin berjiwa luhur menjadi lagi perjuangan rakyat. Hadirin, dengan ini juga kami ingin menyebut sekali lagi yang berusaha Ketua Bahagian Warisan Juara untuk mengumumkan
jumlah pemasukan kahwian baru bagi warisan Sabah bahagian juara. Majlis dengan sudah kita menghormatnya. Masih live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Sri Dirahmati surga saya baca juga dan lepas itu selesai. Jadi untuk maklumat tuan-tuan pada petang ini sehingga akhir baru dikaji pun ada ahli majlis tertinggi satu parti masuk apabila melihat Datuk Seri ada sini dan dia memastikan bahawa dia masuk barisan di sini juga. Jadi pada hari ini kita buka sehingga tutup tadi kita sudah ada penambahan seramai 1,167 ahli baru. Dan mereka adalah terdiri daripada, nanti akan disebutlah, daripada PBS pun ada, majlis tertinggi, daripada ex-USNO, daripada PDR pun ada, GRS pun ada, semua parti ada. Jadi saya akan sampai kepada Tuan Seri kalau bilang dia orang mau juga desain. Apabila terlebih dahulu berikan tepukan kepada orang-orang juara yang berjaya menghibur seramai 1,167 ahli baru. Dan sebelum saya umumkan siapakah itu yang telah menyertai Paduan Sabah, khususnya di bagian juara ini, terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang berusaha, kepada bagian dan juga yang Terima Presiden Padi. Saya juga ingin mengumumkan kepada pemilik kenderaan bernomor pendaftaran SB 1722 kenderaan jenis proton berwarna merah, mohon alih kenderaan anda dengan anda menghalang lalu lintas kenderaan yang lain. Oleh demikian, sekali lagi saya persilakan dengan penghormatan dan sebenarnya yang penghormat dari Sri Panglima Presiden dihormat kita untuk menerima barang keahlian seramai 1,167 ahli baru yang akan kita dahulukan dengan mantan dari Parti USNO Sabah. Berikut saya umumkan antara keahlian USNO yang memiliki warisan adalah yang berbahagia Tuan Mati Haji Ismail, mantan Kepala Presiden USNO Sabah, bersama dengan yang berbahagia Dr. Siti Haira, mantan Ketua Wanita USNO Pusat, yang berbahagia Tuan Haji Tarmizi, Ketua Badan USNO dan juga Saudara Amri Suhaimi, Timbalan Ketua Bahagian USNO Kamparuni, dan Ketua Pemuda USNO Sulaiman, Saudara Sarunizam Ibrahim, bersama-sama dengan seramai 271 ahli yang baru. Terima kasih USNO. Untuk makluman dan juga rekod, yang berbahagia Tuan Mati Haji Ismail juga merupakan mantan calon yang pernah bersama-sama dalam pilihan raya 94 menentang Datuk Seri Panglima Haji. Seterusnya, kita juga menerima penyertaan kali ini dari parti yang berada dalam Pertukaran Pakatan Harapan. Kita persilakan mantan Ketua Bahagian Cabang Jualan untuk Parti Keadilan, Tuan Obilet, menyertai Parti Warisan Sabah. Kita persilakan yang berbahagia Tuan Obilet, mantan Ketua Cabang Pakatan Harapan ataupun Parti Keadilan Rakyat Kawasan Jualan. Beliau juga bersama-sama dengan rekan-rekan bahagian yang baru daripada PKR Jualan. Kita persilakan juga yang berbahagia Sekretaris Haji Husin, juga akan daripada Parti Keadilan Rakyat Jualan. Terima kasih PKR.
betul. Ada lagi. Terima kasih. Seterusnya kita persilakan pula penyertaan daripada mantan pemimpin Parti Star Kuala. Kita persilakan Ros M. Jani, wakil negarakan daripada Parti Star Kuala yang menyertai Parti Warisan Sabah Bahagian Kuala. Mungkin bintang tidak lagi bersinar di malam luar ini di Kuala ini. Seterusnya, kalau sudah kita berpartista, kita juga ada permintaan dari sebuah parti yang juga cukup lama bertahan. Kita persilakan seterusnya permintaan daripada mantan ahli Majlis Tertinggi Parti Bersatu Sabah, juga merupakan mantan ketua bahagian Parti Bersatu Sabah kawasan Pengadas, Tuan Azmi Ahmad. Kita persilakan Tuan Azmi Ahmad, mantan ketua bahagian yang merupakan ahli Majlis Tertinggi Parti Bersatu Sabah, menyertai Parti Warisan Sabah. Terima kasih PBS. Beliau bersama dengan rakyat beliau yang juga merupakan ahli Majlis Tertinggi Parti Bersatu Sabah. Kita persilakan pula yang berbahagia Datuk Dr. Josepli, Ketua Bahagian PBS Lukas, ahli Majlis Tertinggi Parti Bersatu Sabah, menyertai Parti Warisan Sabah. Dan diperlukan pula keahlian baru bagi kawasan-kawasan Dewan Undangan Negeri yang ada di bahagian Kuala ini. Kita dahulukan dengan bahagian Dewan Undangan Negeri Culu. Kita persilakan ketua cawangan dan juga bersama dengan ahli yang lain, wakil ahli yang lain, Encik Jelai daripada kawasan Dewan Undangan Negeri Culu. Kita telah menerima 7 cawangan baru untuk kawasan Dewan Undangan Negeri Culu. Untuk kawasan Dewan Undangan Negeri Culu, kita persilakan ketua cawangan yang baru ini, Encik Gemlai, Encik Saidin Lotupas, Encik Justin Gida, Encik Udin Ahmad, Justin Waisin, Benedius Husin, dan juga Juni Somu. Saya diharapkan rakan-rakan kalian baru daripada Culu ini terganas kawan-kawan itu yang mengalam mereka untuk bersama-sama kita, namun mereka juga boleh mengikuti siaran ini secara langsung di laman Facebook Q Warisan Q. Dan ini adalah cawangan yang baru ditubuhkan khususnya untuk kawasan Dewan Undangan Negeri Selamat. Kita persilakan Saudara Muhammad Abdul Rashid dan juga Saudara Ajul Matcai. Untuk lakukan yang berhubungan dengan Presiden, baik di kawasan Selamat ini juga kita telah pun menghubungkan 2 kumpulan anak muda pelawan yang terdiri daripada Belia dan juga Belamis yang telah mendaftarkan keahlian mereka secara lain selama 117 orang sebenarnya, kemudian muda dan juga penghubung baru. Dan diumumkan cawangan-cawangan baru bagi kawasan Dewan Undangan yang berdikari bahagian cawangan. 5 cawangan yang berdikari ditubuhkan. Kita persilakan Encik Sulaiman Bilal, Ahmad
mengucapkan Jenderal Hinyo Sulemi dan Jenderal Ahmad Tri dari PDN Bengkulu juga turut menghantar kalian yang tahu. Ini bermakna siaga perubahan, keahlian dan juga penambahan pengundi-pengundi baru untuk warisan di Besan Kuala ini mempunyai satu momentum yang akan mengubah pilihan ini yang akan datang. Itu dapat diberikan sebagai dukungan kepada penyertaan keahlian baru dan juga penyertaan daripada rakan-rakan pimpinan parti politik yang lain untuk menyertai pewarisan yang telah menyebutkan jumlah 1.167 dari keluarga untuk warisan Sabah. Bagaimana kita minta kepada semua yang hadir untuk beberapa yang lagi yang mau bergambar. Okay guys, it means Ya, kita gambar.